أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Sahaja aku duduk iktikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ni Allah Subhanahu wa taala memberi peluang, ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita hadir ke masjid yang berbahagia ni melakukan amalan-amalan kebaikan. Mudah-mudahan amalan-amalan kebaikan yang kita buat, yang kita laksanakan ni, Allah nilai ianya sebagai baik, yang ianya nanti akan menguntungkan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Tuan-tuan, puan-puan dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ni, seperti mana yang kita dah war-warkan sebelum ni, malam ni kita akan dengar kuliah maghrib yang akan disampaikan oleh seorang penceramah yang kita boleh katakan yang tak asing lagi lah di kalangan kita, yang biasa kita dengar suaranya dalam radio, biasa kita tengok wajahnya dalam TV. Yang tak lain tak bukan beliau ialah yang berbahagia Ustaz Jafri bin Abu Bakar, yang merupakan pengasas kompleks Islam Darul Faizin. Jadi pada malam yang berbahagia ni, kita nak dapat dengar kuliah Ustaz ni secara langsung berdepan ni bukan senang. Sepanjang, kalau saya lah sepanjang hayat saya ni, yang umur lebih kurang 23 ni, ni kali kedua kita dapat berdepan dengan Ustaz. Jadi kita ambil lah manfaat sungguh-sungguh, untuk kita memberi perhatian supaya dapat apa yang disampaikan oleh Ustaz ni kita dapat. Kalau sebelum ni kali pertama dulu Ustaz kongsikan amalan 7 zikir tu Ustaz, yang disarankan kita baca 100 kali setiap hari. Istighfarnya, selawatnya, la ilaha illallahnya, dan 4 lagi tu cari sendirilah. Boleh tengok balik rakaman-rakaman kuliah kita yang lepas. Jadi tanpa melengahkan mukadimah saya pada malam yang berbahagia ni, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Ustaz Jafri bin Abu Bakar untuk menyampaikan kuliah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahabaraka wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama lagi pada malam ini. Kali kedua saya sampai kat sini macam yang disebut oleh Ustaz tadi ni. Salih ala Syekh Muhammad. Ingat lagi, duduk dalam ni masuk tu perasan. Jarang, kadang-kadang mai setengah tempat tu mai pernah sampai dah tapi tak perasan. Tapi tempat ni boleh perasan lah. Kan, insya-Allah. Perasan yang kedua tu sebab jauh. Jauh sungguh. Saya keluar daripada rumah saya tadi tuan-tuan pukul 9 pagi. Saya sampai sini tadi pukul 5.30 petang. Itulah perjalanan saya nak jumpa dengan tuan-tuan. Mai kat sini tuan-tuan tak mai Malaysia. Kita punya jauh mai kan. Dengan kereta rosak dia tuan. Dah naik cross genting tadi. Temperature naik panas menyala tu berhenti sat apa senang rehat sat bagi dia sejuk sikit. Buka tingkap apa semua, tutup aircon, pelan-pelan naik sampai kat genting dan turun okey dah lah. Alhamdulillah tuan-tuan Salih Syamat. Di ala kulli hal itulah Salih Syamat sikit usaha saya lah nak memenuhi jemputan tuan-tuan walaupun saya tahu saya ni bukan ada apa-apa sangat pun, tapi seronok nak jumpa kawan-kawan kat sini insya-Allah. Ni Khairi kawan saya duduk kat sana. Orang sini panggil apa? Rodong apa? Jumpa rodong-rodong. Tu Salih Syamat. Boleh tahan juga kuih ni. Insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan pertemuan kita diberkati dan kita mendapat rahmat di sisi Allah SWT. Dan yang paling penting bila kita mai duduk majlis ilmu ni tuan-tuan, dia salah satu daripada jalan-jalan pengampunan dosa. Kita ni banyak dosa. Kita buat banyak salah. Dalam hidup kita banyak buat salah tuan-tuan. Salah dengan Allah, salah dengan diri sendiri, salah dengan ahli keluarga kita, salah dengan kawan-kawan, salah macam-macam salah kita buat. Kadang-kadang bukan cadang nak buat salah pun, tapi tersalah. Satu Nabi SAW sebut khata'. Khata' ni maksud salah. Salih ala Syekh Nabi kata apa? Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam mesti buat salah. Mesti buat salah. Tapi bila semua orang buat salah ni, dia ada orang yang paling baik daripada kalangan orang buat salah. Dan semua orang buat salah. Siapa yang paling nak cerita orang yang tak buat salah? Tak, semua orang buat salah. Kata yang paling baik daripada kalangan kami ialah orang yang tak buat salah. Tak mana ada orang tak buat salah kecuali Nabi SAW. Kita semua orang buat salah. Bila buat salah, siapa yang paling baik daripada kalangan orang yang buat salah? Maka Nabi SAW sebut khairun qatta'in at-tawwabun. Yang paling baik daripada orang-orang yang buat salah ni ialah orang yang bertaubat atas kesalahan dia. Kita nak jadi macam tu lah. Bila kita buat salah, Salih ala Syekh Muhammad, dia ada beberapa jalan pengampunan dosa atas kesalahan yang kita buat. Ada beberapa cara. Yang pertamanya ialah Salih ala Syekh Muhammad dengan kita bertaubat, beristighfar. Salih ala Syekh Muhammad. Ulama sebut Salih ala Syekh Muhammad ialah taubat. Salih ala Syekh Muhammad, hukum bertaubat daripada segala dosa ialah wajib. Wajib bertaubat atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau dosa tu terkait dengan orang lain, ada masalah dengan manusia lain, sama ada kita ambil harta dia ke, kita aibkan dia ke, kita buat sesuatu lah yang berkait dengan manusia yang lain, maka syarat kepada pengampunan dosa itu tambah lagi satu, kita selesai dengan dia dulu. Lagi tak selesai dengan dia, lagi tu kita akan menanggung kesalahan dan dosa tu sampai ke hari akhirat. Masalah dengan manusia ni, tahu apa masalah dia? Masalah dia sukar memaafkan. Allah ni tuan-tuan mudah. Sallallahu alaihi Muhammad, innallaha
Innallaha innallaha Allah ni Maha Pengampun. Ya, salih Ahmad. Nah, Allah sangat mudah untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Tapi dengan manusia ni tuan-tuan, salih Ahmad dia sangat payah. Kadang-kadang baik dah orang masjid dah, orang duk ulang alik di masjid dah. Tapi kalau bab salah dengan orang ni tuan-tuan, Allah sebab. Hang dengan dia macam mana? Okey lah. Tapi aku tuntut ke akhirat ni. Tu. Biasa kita ni. Susah nak maafkan orang. Sebab tu Allah janjikan apa ni? Allah janjikan syurga. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah sebut sallallahu alaihi wasallam, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah minta pengampunan daripada Tuhan kamu. Sallallahu alaihi Muhammad, yang Allah akan kurniakan kepada orang-orang yang bertakwa ni syurga. Adduhas samawatul ard, syurga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah akan kurniakan kepada orang yang bertakwa. Salah satu daripada ciri orang yang bertakwa ni pada ni, yang akan mendapat syurga seluas langit dan bumi ni, wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Pasal apa yang Allah janji ganjaran yang sangat besar, syurga yang seluas langit dan bumi kepada orang yang mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain ni? Tahu pasal apa? Pasal susahnya nak buat. Betul tak ni? Faham ke tak faham saya cakap ni? Macam tak faham ni nampak. Betul tak saya cakap susah nak maafkan orang? Mulut boleh cakap kan? Tapi hati. Sebab tu betapa besarnya sallallahu alaihi wasallam janji Allah atas segala sesuatu itu, terkait betapa sukarnya untuk dia melakukannya. Lagi sukar untuk dia buat, lagi besar pahala yang Allah ataupun ganjaran yang Allah nak gunakan. Masalah manusia macam itulah. Kadang-kadang kita sendirilah. Aku tak boleh maafkan dia. Cakap boleh lah, nak sebut di mulut boleh lah, minta maaf. Tapi lah hati aku ni, aku dendam dengan dia. Jumpa dia masih tak boleh nak tengok muka lagi. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Sebab manusia pasal macam tu. Sebab tu jangan cari pasal dengan manusia yang lain. Sebab manusia susah untuk memaafkan, termasuk dengan kita sendiri. Kalau kita boleh didik hati kita untuk maafkan kesalahan orang semua, Allah akan janjikan syurga kat kita yang seluas langit dan bumi. Tapi kita tahu betapa susahnya kita untuk memaafkan kesalahan orang. Kalau kita sendiri yang boleh duduk bersila dalam masjid, yang duduk mendengar majlis ilmu ni, sallallahu alaihi Muhammad, pun susah nak maafkan kesalahan orang. Bayangkan orang lain yang tak pernah duduk bersila dekat masjid ni, yang tak pernah dengar kata Allah nak bagi syurga seluas langit dan bumi kepada orang yang memaafkan kesalahan orang ni. Agak-agak mudah dia nak maafkan, lagi susah. Dan kalau orang tak maafkan kesalahan kita, selagi itu dosa kita tak akan diampunkan oleh Allah. Susah tuan-tuan, susah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu apa saja masalah kita dengan manusia yang lain, minta ampun, minta maaf kat dia. Kalau ada benda berkait dengan harta dia, pulang balik. Ingat tak zaman duduk kerja dulu, berapa banyak barang kat pejabat yang kita ambil yang bukan hak kita, pulang balik. Ada tak? Lah ni pencen lah. Jadi AJK masjid, ulang alik masjid. Saya macam ni lah Ustaz, lepas pencen ni duduk khidmatkan masjid lah Ustaz. Alhamdulillah. Baru ni saya pergi Putrajaya, duduk sembang. Kata, pasal apa orang-orang pencen banyak sakit? Kan? Sakit gout, sakit darah tinggi, sakit kencing manis, sakit macam-macam untuk sakit. Boleh jadi tak Ustaz? Dia sebut tu. Boleh jadi tak Ustaz kafarah? Kafarah pasal apa? Ustaz, saya pernah kerja kat jabatan kerajaan Ustaz. Saya tengok orang kerja kerajaan macam mana. Masuk kerja pukul 8 Ustaz, dia tak masuk lagi pukul 8. Dia duduk kat dalam kereta, dia suruh orang dekat luar numpang sekat. Dia tunggu dalam kereta. Kawan dia tolong numpang sekat, dia masuk, sekali dia turun daripada pejabat dia pergi masuk kereta, dia pergi minum Ustaz. Padahal dia sekat untuk masuk kerja. Dia pergi minum 2-3 jam duduk kat luar Ustaz. Pukul 10 kadang-kadang baru balik.
Sehari pukul 12 lagi Ustaz, nak pergi ambil anak sekolah. Ada anak pergi ambil anak sekolah, langsung tak masuk pejabat dah Ustaz. Sehari petang tu langsung tak ada kat dekat office, padahal ambil gaji penuh. Saya keluar pergi, macam-macam lah dia buat urusan-urusan. Padahal bekerja dan ambil gaji. Ustaz, kalau dia tak suka dekat bos dia Ustaz, dia langsung tak mau buat kerja tu. Pasal apa? Pasal pengalaman saya duduk waktu tu, dia kata ada salah seorang daripada staff tu sama-sama mereka, seorang tu promoted jadi bos. Dia tak puas hati. Jadi bila bos dia bagi suruh dia buat apa-apa kerja, dia langsung tak buat, ikut suka hang lantak hang kena menjawab lah nanti. Padahal dia ambil gaji penuh setiap hari Ustaz. Boleh jadi tak Ustaz, apa yang berlaku dekat dia lepas dia pencen itu dengan penyakit-penyakit yang Allah timpakan dekat dia sampai dia tak boleh nak buat apa tu, mungkin itu kafarah daripada apa yang telah dia buat waktu dia duduk kerja dulu ni. Macam duk muhasabah yang nampak. Tiba-tiba senyap. Hak orang tuan-tuan bukan hak kita. Waktu Nabi SAW sebut apa? Bila sahabat kata, hatta sebatang kayu sugi Rasulullah. Hatta sebatang kayu sugi. Kayu sugi tu apa? Tuan-tuan, kita pi dekat Mekah beli satu ikat kayu sugi tu. 10 riyal tu dapat satu ikat tu. Satu tu berapa sen ya? Kalau zaman Nabi SAW ke zaman para sahabat, lu tak payah pi ikat tu, pi lalu tepi-tepi orang ada pokok arak tu tuan-tuan, pi ambil patahkan untuk ambil buat gosok gigi, bukan ada apa pun. Nabi kata hatta sebatang kayu sugi itu akan dituntut di akhirat bila bukan hak kamu. Banyak benda kita ambil hak orang tuan-tuan yang bukan hak kita. Bagi balik. Lagi tak bagi balik lagi tu tak selesai. Tak, dia tak ada dah, tak jumpa dah. Cari waris dah. Selesaikan dengan waris dah. Waris pun tak tahu Ustaz, saya pun tak tahu. Dulu kami sama-sama lah duduk dekat Felda ni Ustaz. Dia pun pindah dah, dia pun dah meninggal, dah pun anak-anak dia pun tahu duduk mana, saya pun tak tahu tinggal rumah dia je. Rumah pun dah tinggal usang macam tu. Saya tak tahu Ustaz, tapi ada hak dia. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Pergi sedekah kat mana-mana, abang dia. Nilai tu agak-agak nilai banyak-banyak nak kita hutang dia tu, pergi sedekah, letak kat masjid, kata kat mana, niat atas dia, bukan hak kita, bukan duit kita tu. Tak usah duk harap lah. Ha ni saya sedekah, ni wakaf saya, bukan saya punya tu. Tu kawan saya punya yang saya ambil duit dia dulu, saya ambil barang dia dulu. Ha ni saya bagi. Elok hari ni kita bagi, esok jumpa dia tuan-tuan. 10 tahun cari tak jumpa. 10 tahun cari dia tak jumpa, elok bagi hari ni, esok jumpa dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, aku cari hang 10 tahun. Mai rumah aku hari ni. Ha, aku mai hari ni. Tahu pasal apa aku mai ni? Nak tuntut hutang. Kita kata apa? Minta maaf lah. Aku baru masuk tabung hutang hang tu semalam ni. Aku baru masuk tabung masjid. Aku niat kat hang. Tahu dia jawab apa kita? Siapa suruh? Siapa suruh? Mai balik. Tuan-tuan wajib bagi kat dia. Habis tu kena Ustaz, saya dah bagi kat masjid dah. Tak tahu kot sukalah. Itu jadi abang kita lah kot. Kan? Tapi hutang dia tetap bayar bila dia tak reda duit itu masuk dalam tabung. Sebab tu hak dia, ikut suka dia. Dia nak masuk tabung kan, dia nak beli kereta kan. Telefon mendahari masjid tu. Assalamualaikum, Tuan Haji, duduk ada masjid kan? Ha, ni semalam saya masuk 1000, boleh bagi balik tak? Aduh, subhanallah. Tapi itulah kisahnya tuan-tuan. Masya Allah, sebab tak selesai dengan manusia selagi dia tidak mengampunkan kita. Selagi dia tidak memaafkan kita. Ada orang dia keras hati, dia tak mau maaf. Ada orang keras hati dia. Aku tak mau maaf. Aku macam mana hang buat pun aku takkan maaf. 7 keturunan aku. Dia kata. Takkan jijak kaki lagi rumah. Tuan-tuan, usaha kita Allah dah kira. Mudah-mudahan. Apa yang tuan-tuan kena buat kalau situasi yang macam ni? Tuan-tuan pi minta maaf kat dia. Pi lah. Tak usah duduk kata apa. Saya pi pun dia tak maaf Ustaz. Dia tak maaf Ustaz. Tak payah duduk kata macam tu. Pi juga. Dia maaf tak maaf tu bukan urusan kita dah. Nampak macam mana hati dia? Ni saya ni mai ni. Dan minta maaf lah salah saya. Salah. Saya memang saya buat salah dulu. Saya mengaku saya salah. Saya minta maaf. Hang baru hang sedap lah. Dia song kita. Diam-diam dah lah tuan-tuan. Terus sabar. Baru sedap. Berapa tahun dah tak ada. Aku dah geram kat hang. Dia song kita. Tak apalah, aku minta maaf lah. Maaf apa? Aku terap maaf kan? Tak apalah, aku tak apa. Aku selesai, aku minta maaf sudahlah. Lepas tu, start kereta belah lah tuan. Kalau tunggu lama-lama. Sagi biru je mata sebelah. Terus duduk balah-balah kan dia.
Tak sedut melawan-lawan dia apa semua. Tak tahu dah, kita mengaku salah kita, sudah kita pergi. Kemudian nombor satu, tuan-tuan, maaf, minta maaf pada dia. Yang kedua, tuan-tuan doa supaya Allah lembutkan hati dia untuk memaafkan kita. Kat tanganlah, ya Allah, engkau lembutkanlah hati dia, ya Allah, untuk memaafkan aku, ya Allah. Dekat tu yang kita boleh buat pun. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati dia. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah tak kira dia sebagai satu dosa yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Sebab payah. Susah. Faham ni? Tapi itu syarat dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. 3 syarat pengampunan dosa. Yang pertamanya, meninggalkan benda dosa kita dah buat tu, berhenti, jangan buat lagi dah. Jangan buat lagi dah. Salli Sayyidina Muhammad. Tak buat dah kot, dah jadi orang masjid dah. Dah duk ulang alik main masjid dah. Dulu-dulu sungguhlah. Dulu-dulu sungguhlah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Pantang sampai kat pekan tu karaoke lah kita ni dulu ni. Kan? Contoh Salli Sayyidina Muhammad. Pantang dah dulu, nakal-nakal kita dulu ni. Bila ni jadi orang masjid dah, tak buat dah kot. Okey, settle. Yang kedua, azam tak mau buat lagi. Ni Imam Nawawi tolong susun kat kita. Yang kedua, azam tak mau buat lagi. Tuan-tuan, 2 bahagian ni. Nombor 1, berhenti daripada buat maksiat. Yang kedua, azam tak mau buat lagi. Tuan-tuan tahu tak apa yang tuan-tuan perlukan? Untuk pastikan kita tinggal dan kita azam tak mau buat lagi. Tuan-tuan tahu tak apa yang sangat-sangat tuan-tuan perlukan? Yang tuan-tuan perlukan namanya bi'ah salihah. Apa maksud bi'ah salihah ni? Suasana yang baik. Surrounding yang baik. Surrounding ni siapa? Antara yang kita perlukan dalam surrounding yang baik ialah sahabat-sahabat yang baik. Jadi orang kampung saya kata, choose your friends. Pilih siapa kawan kita. Pilih. Sebab dia akan bawa kita pergi ke mana. Bukan kita, dia akan bawa kita. Siapa kata? Nabi kata. Apa Nabi kata? Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu duduk di atas jalan agama kawan teman rapat dia. Maka Nabi kata, falyanzur, perhatikan dengan siapa kamu berkawan rapat. Sebab tu seorang ulama bila dia pergi tanya, seorang dia pergi tanya kat ulama, dia kata, wahai syekh, tolong ceritakan saya siapa saya ni. Saya ni siapa wahai syekh? Syekh kata apa? Saya tak tahu kamu tu siapa. Tapi kamu beritahu dekat saya siapa kawan kamu, saya akan beritahu kamu tu siapa. Sebab kita ni duduk atas jalan kawan kita, tuan-tuan. So tuan-tuan nak berhenti daripada buat maksiat, tuan-tuan tengok siapa kawan-kawan kita. Tuan-tuan tak mau buat lagi, azam tak mau dah nak tinggal maksiat tu, tuan-tuan tengok siapa yang duduk sekeliling kita. Depa ni lah yang akan bawa kita sama ada kita buat lagi ataupun kita akan tinggalkan maksiat tersebut. Dan syarat yang ketiga kata Imam Nawawi sallallahu alaihi wasallam ialah menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan. Inilah perkara yang paling susah dalam bab dosa. Benda yang paling susah dalam bab dosa ni, tuan-tuan, ialah menyesal. Sebab tak mau buat lagi itu perbuatan. Azam tak mau buat lagi, dia terkait perbuatan. Tapi menyesal dia terkait hati. Betul tak? Kalau benda lazat, benda sedap, menyesal tak? Benda sedap macam mana nak menyesal? Kalau benda tu sakit, benda tu pedih, benda tu perit, benda tu pahit, menyesal. Faham ke tak faham saya cerita tu? Masalah dengan maksiat ni tahu apa? Dia lazat. Sebab maksiat dia sangat sesuai dengan kehendak nafsu kita. Maka benda yang sesuai dengan kehendak nafsu, dia lazat. Bila lazat, payah nak menyesal. Boleh faham maksud saya? Macam tak faham nampak gaya tu. Contoh raya baru ni. Tuan-tuan duduk kat Bera ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Kawan-kawan kita yang duduk KL tu balik. Dulu depa ni generasi kedua, generasi ketiga ni.
Kan? Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, merata, ada yang duduk kerja kat KL, ada yang kerja kat Johor mana. Lepas tu malam raya balik, malam raya terkejut hari tu. Depa pun balik ingat malam esok raya, tengok malam tu raya kelang kabut. Kita punya reunion malam ni macam mana? Malam ni lah. Malam esok tak ada pasal malam esok dah raya. Malam ni kita jumpa, kita pun pergi lah berjumpa kat kedai Paksu Tom Yam tu. Paksu Tom Yam pun dia tak tahu kata esok tu raya. Dia pun buka cakap. Aduh subhanallah. Bila duk melepak 3-4 orang tuan-tuan sekalian soleh sebab duk makan. Dalam duk makan 3-4 orang tu tuan-tuan, geng-geng dia reunion ni, geng-geng generasi kedua, generasi ketiga ni. Duk reunion tu. Tahu dah sembang buat apa? Ingat dulu waktu kita ni buat-buat tu. Ingat dulu waktu hang ni apa? Ingat dah tu. Kita duk flashback balik benda maksiat, benda jahat yang kita duk buat dulu ni. Faham tak? Dan kita bergelak ketawa dengan sembang kita tu. Kak gelak tu. Budak perempuan tu pergi mana dah? Aku pun tak tahu pergi mana dah. Gelak tu. Kalau kita duk berseronok dan bergelak dengan maksiat yang kita buat, adakah itu tanda menyesal? Tak. Sebab tu ulama sebut, kalau mulut melafazkan istighfar, sedangkan hati masih terikat dengan kelazatan maksiat yang pernah kamu buat, ketahuilah dosa kamu masih belum diampunkan. Susah kan? Tapi nak kena buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad tu nak kena buat. Para ulama berkata dia wajib bertaubat daripada segala dosa. Kalau dia bertaubat daripada sebahagian daripada dosa, maka taubat itu tetap sah dan dosa-dosanya yang lain masih tetap ada. Wallahu a'lam ni kata. Dia maksudnya kita nak kena bertaubat atas spesifik dosa-dosa yang kita buat. Banyak sangat Ustaz. Takat mana yang kita ingat? Kita ni tuan-tuan, bila benda tu besar, ni cakap utara tu senang sikit lah, pasal ramai sini pun ramai orang Kedah kan. Orang Kedah, orang Pulau Pinang saya tahu lah, ada lah kat sini ramai. Yang tak faham tuan-tuan angguk-angguk pergi lah. Nak mudah faham tuan-tuan sekalian, huruf R tu tukar huruf Q. Kalau ular tu jadi ular, tu faham tu. Kalau air tu jadi ayak, tu. Kalau dekat Melaka dia tukar di huruf U. Ulau, besar, melengkau, atas, pagau. Dan salli ala Sayyidina Muhammad. Sini salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau benda tu besar dekat kita ingat. Kalau benda kita buat tu besar, kita akan sentiasa ingat pasal dia besar. Kalau benda yang kecil-kecil, remeh-remeh ni, bukan ingat sangat. Ingat dah hang buat tu. Buat apa tu? Alah kita hang buat ni. Tak ingat pun. Tak pasal apa tak ingat? Pasal benda tu remeh. Bila benda remeh kita ingat lah. Dosa, rasa ni besar ke, remeh ke, besar ke, kecil ke, dia bukan terkait semata atas perbuatan itu, tapi atas nilai iman dalam hati. Boleh faham? Contoh naik kapal terbang. Naik kapal terbang. Naik kapal terbang. Daripada Kuala Lumpur sampai Kuantan. Kuantan ada kapal terbang? Tak ada? Ada. Macam tak tahu saya tanya ni. Ada orang tak? Contohlah. Daripada KL pergi Kuantan, perjalanan sejam. Ada 2 jenis kapal terbang. Satu, dia panggil salli ala Sayyidina Muhammad, kapal terbang macam Boeing tu. 747 ke, 737 ke, ataupun Airbus ke, yang domestic flight tu. Satu lagi yang pakai propeller tu, yang kipas kat luar tu, yang firefly tu. Dua-dua pun perjalanan 1 jam. Hari tu ribut, naik atas kena ribut. Ribut tu saiz dia sama aja. Kekuatan kencang angin dia tu sama aja. Naik yang kapal terbang yang Boeing ni, dia berasa tak?
Berasa tak? Berasa juga. Dia kapten akan buat pengumuman. Ada turbulence dekat depan sana tu. Please fasten your seat belt. Dia kata, pakai tali pinggang keledar anda. Dia kata, balik ke tempat duduk masing-masing. Penggunaan tandas tidak dibenarkan pada ketika ini. Dia apa? Ada turbulence. Suruh kita duduk. Berasa tak? Berasa. Gedeg. Tapi saiz sallallahu alaihi Muhammad, ribut yang sama sallallahu alaihi Muhammad, perjalanan yang sama sallallahu alaihi Muhammad, duduk atas kapal terbang yang propeller yang kecil tu, berasa lagu mana? Sama tak dengan Boeing tadi ni? Tak sama. Berasa lagi dahsyat kan? Takut tu. Pucat muka-muka. Kita pun pucat muka. Tengok pramugari pun pucat muka-muka. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa? Berbeza. Sebab saiz kapal terbang dia berbeza. Walaupun ribut dia sama. Nilai dosa sama, tapi rasanya berbeza ikut kepada besar dan kecilnya saiz iman yang ada dalam hati kita. Dia faham tak faham? Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi kecil iman tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad. Lagi besar iman, lagi berasa berdosa. Lagi kecil iman, lagi tak berasa berdosa dengan dosa. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang hati dia bersih, iman dia kuat, walau sekecil-kecil dosa dia berasa, takutnya aku dah salah buat ni, aku dah tak patut buat macam ni, ya Allah ampun dosa aku, dia boleh menangis. Tapi orang yang iman dia dah lemah tuan-tuan sekalian, waktu tu dia buat dosa besar pun dia tak rasa apa dah. Pasal apa? Pasal iman dia dah lemah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu Nabi kata apa? Seorang sahabat mai depan Nabi SAW, dia kata, Allahumma salli ala Muhammad. Dia tanya dekat dia mai depan Nabi, dan Nabi tanya dia, kamu nak tahu tentang albirru dan ism? Kamu nak tahu tentang kebaikan dan keburukan? Albir ini kebaikan, al-ism dosa. Kita minta fatwa pada hati kamu, kata Nabi. Minta fatwa pada hati kamu. Kebaikan itu kamu merasa tenang, lazat dengan dia. Kamu buat benda tu, kamu rasa tenang, itu kebaikan. Tapi kemaksiatan ini, sallallahu alaihi Muhammad, kamu merasa gelisah. Rasa gelisah. Bila kamu buat tu, kamu rasa gelisah. Dan kamu benci perbuatan kamu itu dilihat oleh orang. Itu dia panggil tanda aras dosa. Tetapi ingat, Allah sebut dalam ayat tadi apa? Fasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Cepat-cepat minta ampun. Dalam bab dosa ni tak boleh tangguh. Kena cepat-cepat buat. Cepat-cepat bertangguh. Cepat-cepat buat. Cepat-cepat minta ampun. Buat saja dosa, cepat-cepat minta. Buat saja dosa, cepat minta. Tahu pasal apa? Sebab rasa ni dia akan makin slow, makin hilang. Tuan-tuan buat dosa hari ni, tuan-tuan akan rasa bersalah sangat. Ya Allah, pasal apa lah aku buat? Tuan-tuan tangguh esok. Tuan-tuan tangguh lusa. Tuan-tuan tangguh sebulan akan datang. Tuan-tuan tangguh setahun akan datang. Silap-silap tuan-tuan lupa dah apa yang tuan-tuan buat hari ni. Maka kesungguhan untuk kita minta ampun pada waktu kita berasa berdosa, dengan kita nak minta ampun waktu kita tak rasa berdosa, kesungguhan tu dah tak sama lagi dah. Anda faham tak? Maka waktu tengah duk rasa tu, minta ampun pada Allah. Abu Ali Ad-Daqqaq pernah berkata, taubat terbahagi kepada 3 jenis. At-taubah, al-inabah, al-aubah. At-taubah, al-inabah, al-aubah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq dia menjadikan at-taubah itu sebagai permulaan, al-aubah itu pengakhiran, dan al-inabah itu di pertengahan. Kalau ikut ranking dia, at-taubah ni muawai-wai, al-inabah di belakang sekali, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, al-aubah di belakang sekali, dan al-inabah di pertengahan. Orang yang bertaubat kerana takut kepada balasan Allah dinamakan at-taubah. Orang yang
Dia minta ampun sebab dia takut Allah balas dia atas apa yang dia buat. Salah satu benda yang kita selalu buat tuan-tuan sekalian tahu apa? Yang Sayyidina Abu Bakar tanya dekat Nabi SAW bila Nabi SAW kata ramai orang duduk dalam neraka ni sebab dua lubang. Ramai orang duduk dalam neraka sebab dua benda ni. Yang pertama, kemaluan. Yang kedua, mulut. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, akhbiruni bi'amalin yadkhul jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Ceritakan padaku amalan yang akan masukkan aku pada syurga dan menjauhkan aku pada neraka. Kata Nabi SAW, laqad sa'alta an 'azim, benda kamu tanya ni besar sangat. Tapi Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuk dia. Maka Nabi ceritalah segala amalan-amalan yang boleh menyebabkan seorang itu masuk syurga dan menjauhkan dari neraka. Last sekali di hujung hadis tu, Nabi SAW kata, kamu nak tahu dah apa kunci dia? Apa intipati dia? Apa intisari dia? Apa kunci dia? Semua benda yang atas dia, apa kunci dia? Apa ya Rasulullah? Nabi buat keluar lidah dan dia pegang. Jaga yang ni. Lalu ditanya dekat Nabi, apakah kerana dengan ini, ni lidah ni, seorang itu akan dihumbangkan dalam neraka? Bahkan Nabi kata apa? Seorang itu akan diseret wajahnya dan hidungnya sallallahu alaihi wasallam ke dalam neraka hanya kerana perkataan yang keluar daripada mulut dia. Pasal apa last Nabi cerita semua amalan yang boleh masuk syurga jauh pada neraka? Last sekali Nabi tak kunci lidah. Tahu pasal apa? Sebab yang ni lah yang boleh memadamkan seluruh amalan-amalan, pahala-pahala amalan yang dia buat di atas. Yang ni. Nabi tanya, para sahabat, kamu kenal ada orang muflis? Kata, orang muflis kalangan kami ni orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada harta. Itu orang muflis. Kata Nabi SAW, orang muflis di sisi Allah ialah orang yang bawa pahala semayang, bawa pahala puasa, pahala zakat, banyak pahala dia. Nak masuk syurga Allah, tiba-tiba datang seorang yang lain, main tuntut. Ya Allah, tunaikan hak aku atas dia. Dia buat zalim kat orang tu. Dia fitnah orang tu. Dia mengumpat orang tu. Habis, pahala-pahala dia ni diserahkan kepada orang tu. Sampai habis pahala dia. Habis. Bila habis pahala dia, dosa orang tu pula diambil, letakkan kat dia. Inilah orang muflis di akhirat Nabi SAW. Tuan-tuan, inilah benda yang paling banyak kita buat setiap hari. Hari ini dah bercakap pasal orang tak? Ada tak bercakap tentang orang lain? Ada tak kata ke orang lain? Ada sebut nama-nama orang lain yang kalau dia dengar dia tak suka kita cakap benda tu. Itu mengumpat. Allah. Dan jadi salih Nabi Muhammad, ada orang, ya Allah takutnya nanti kena balasan ya Allah. Dia panggil orang at-taubah permulaannya. Orang yang bertaubat kerana mengharapkan pahala daripada Allah dinamakan al-inabah. Dia taubat pasal apa? Dia harap Allah bagi pahala dekat dia dengan taubat dia. Dan sungguh Allah akan bagi pahala dekat kita kalau kita bertaubat. Dan bertaubat kerana menyahut perintah Allah bukan kerana mengharap pahala ataupun takut siksa Allah, maka dinamakan al-aubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu dalam bab taubat ni tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam bab taubat ni Allah selalu sebut kaitkan dengan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Allah sebut dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Dalam bab taubat Allah sebut orang beriman. Dalam bab taubat Allah sebut orang beriman. Pasal apa? Sebab balik pada tadi, orang yang merasa berdosa ialah orang yang kuat iman dia. Lagi kuat iman, lagi berasa berdosa. Lagi berasa berdosa, lagi nak bertaubat. Sebaliknya, bila dah tak ada iman,
dosa dah tak berasa. Bila tak berasa berdosa, nak taubat apa daripada benda yang dia tak rasa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Junaid berkata, satu hari aku berjumpa dengan As-Sari, gelaran kepada As-Saqati, dan aku melihat riak wajahnya berubah. Lalu aku berkata kepadanya, kenapa dengan kamu? Pasal apa ni jadi macam ni? Pasal apa muka berubah ni? Dia kata, ada seorang pemuda berjumpa dengan aku dan bertanya tentang taubat. Ada seorang jumpa aku, dia tanya taubat. Dia tanya tentang taubat. Salih Asyamat. Maka aku pun berkata kepadanya, taubat ialah kamu tidak melupakan dosa kamu. Betul ini perkataan ni? Taubat ni ialah kamu tidak melupakan dosa-dosa kamu. Yang membawa kita untuk bertaubat tu apa? Sebab kita ingat dosa lah kita taubat. Betul lah tu. Sebab tu perkataan seorang ulama dia sebut, kebaikan yang kamu buat kamu lupakan. Lupakan. Benda baik kamu buat kamu lupakan. Sebab dia sudah pasti tercatat di sisi Allah. Tapi kemaksiatan yang kamu lakukan ingat. Sebab belum tentu dia diampunkan oleh Allah. Bila kita teringat dosa itu, kita minta ampun lagi. Tetapi kata As-Saqati, dia kata apa? Tetapi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang itu menyanggahku dan dia berkata, taubat semestinya adalah melupakan dosamu. Orang tu kata apa? Tak. Taubat sebenarnya kamu kena lupa dosa-dosa kamu. Maka aku pun berkata, Al-Junaid tu kata balik, sesungguhnya pendapatku sama seperti disebutkan oleh lelaki tadi ni. Dia kata kenapa? Aku menjawab, sesungguhnya jika aku berada dalam keadaan berdosa, kotor, lalu Allah memindahkan aku kepada keadaan yang bersih, maka mengingat kekotoran dalam kebersihan itu adalah kotor, lalu dia pun terdiam. Dia kata lagu tu, Ustaz Jumat. Dia kata apa? Dia kata, aku setuju dengan pendapat lelaki tadi ni. Sebab bila kita duduk dalam kotor, kemudian Allah bersihkan kita, kita duduk dalam situasi yang bersih, maka patutnya kita tak perlu lagi ingat lagi kekotoran tu, sebab kita dah duduk dalam keadaan yang bersih yang Allah bagi kat kita tu. Maka bila kita duduk teringat kotor waktu kita duduk dalam bersih, ini menunjukkan kita masih duduk dalam kekotoran tersebut. Sesuai macam disebutkan oleh ulama tadi ni, kalau mulut melafazkan istighfar sedang hati masih terikat dengan kelazatan dan kemanisan maksiat tersebut, ketahuilah dosa kamu masih belum diampunkan. Betul tak? Kita kadang-kadang duk teringat, duk saja-saja teringat. Ish, kalau aku tahu aku nak jadi baik macam ni, aku buat bagi lebih sikit dulu ni. Kan? Kalau aku tahu lah aku nak jadi orang masjid lah ni, waktu dulu aku buat bagi lebih, tak apa lah. Ya. Teringat balik, duk saja-saja senyum seorang-seorang. Bini katanya, duk senyum apa tu bang? Tak ada apa. Teringat, flashback. Ya Allah, Rabbi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Al-Wasiti berkata, sebenar-benar taubat ialah taubat yang tidak meninggalkan kesan maksiat bersarang dalam dirinya, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Barang siapa yang bertaubat dengan sebenar-benar taubat, dia tidak peduli apa lagi yang akan terjadi kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itulah di antara perkataan-perkataan taubat yang disebutkan oleh ulama sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ni tuan-tuan, saya nak bawa beberapa hadis berkaitan dengan amalan-amalan yang boleh membantu untuk mengampunkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Selain daripada kita beristighfar, kita minta ampun tadi ni, yang kedua perkara yang boleh mengampunkan dosa-dosa kita ialah melakukan kebaikan-kebaikan. Nabi kata apa? Ittabi'as sayyi'ah hatta hasanata tamhuha. Kamu ikutilah kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, yang kebaikan itu akan memadamkan dosa-dosa kamu. Jadi malam ni saya nak bagi kepada tuan-tuan beberapa amalan yang kita boleh buat berpandukan kepada hadis Nabi SAW, yang tuan-tuan lepas ni buat sungguh-sungguh.
Nak bagi berasa, ya Allah, aku ni banyak dosa. Aku buat ni bagi Allah, ampun dosa-dosa aku. Boleh tak? Ustaz, kita nak berhenti tu azan saja. Kita nak terus je. Azan. Terus je. Okey. Boleh, okey, insya-Allah. Nah, jadi amalan-amalan ni kadang-kadang biasa kita buat. Tapi tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan buat benda ni, tuan-tuan letak kat dalam hati, aku buat ni mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa aku. Nah, kadang-kadang tuan-tuan terzahir dosa ni dengan wajah kita, tuan-tuan. Wajah kita tak ada seri. Pasal apa wajah tak ada seri? Pasal dosa. Doa kita tak makbul. Pasal apa? Dosa. Yang duduk di sekeliling kita terkesan dengan dosa yang kita buat. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita kadang-kadang bukan nak cakap kita tak mau. Tengok muka kita pun tak mau. Sedih tuan, kita rindu anak-anak kita. Mai duk peluk kita, main-main tu kecil-kecil lu ingat. Main-main peluk kita, duduk saja-saja dia main belakang kita, dia main cium pipi kita, anak-anak kita. Sekarang ni tak ada tuan. Kita peluk dia pun dia buat keras macam kena stroke. Kalau jumpa kawan-kawan dia seronok sembang. Kita cakap tadi sepatah-sepatah dia jawab. Anak-anak kita duk lukakan hati-hati kita tuan. Tuan cuba flashback balik apa yang kita buat kat mak ayah kita dulu ni. Ada tak dosa-dosa yang kita buat kat mak ayah kita dulu? Yang lah ni anak-anak kita duk buat kat kita. Waktu dosa ni bagi kesan yang sangat besar dalam hidup kita tuan. Bukan tunggu akhirat. Dekat dunia lagi ada kesan daripada dosa-dosa yang kita buat. Ulama senaraikan daripada dosa yang kita buat. Orang baik-baik jauh daripada kita. Allah tak bagi orang baik-baik duduk dengan kita. Kadang panggil tok-tok guru, ustaz-ustaz, mailah ustaz ni kenduri rumah saya. Saya sibuk, minta maaf. Mailah saya minta maaf, saya ada program tempat lain. Saya minta maaf. Pasal apa? Boleh tak Allah nak lapangkan dia untuk main majlis kita untuk bawa barakah? Boleh, tapi Allah tak bagi dia main tempat kita. Pasal apa? Muhasabah diri balik. Banyak dosa kita buat tuan-tuan. Ya Allah Rabbi. Nah. Kita ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Allah tutup je aib kita ni tuan. Kita tahu dosa kita buat. Kalau kawan-kawan kita tahu, kita malu. Allah tutup aib kita. Tapi kita tahu apa kita buat. Kalau dosa kita terzahir dengan hitam wajah kita, saya ingat tuan-tuan dah hitam sangat kita ni. Kalau dosa kita terzahir dengan bau yang busuk, tuan-tuan, saya ingat siapa pun tak mau duduk dekat kita tuan. Tapi Allah tutup aib kita rapat. Siapa pun tak tahu apa yang kita buat. Orang pandang kita mulia. Bukan sebab kita mulia, tapi sebab Allah tutup aib kita. Sebab tu lepas ni, buat apa-apa amalan pun tuan-tuan sekalian, yang disebutkan ulama ni, yang disebutkan oleh Nabi SAW ni, tuan-tuan buat bagi rasa dalam hati, aku buat ni, mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa aku. Nombor 1. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ada satu doa pakai baju. Doa pakai baju, dan doa ni akan mengampunkan dosa kita. Oh, real lah. Tu nak cerita dalam ya amalan-amalan ni. Allah bagi kita baju, kita doa pakai baju ni tuan-tuan sekalian, sesuai dah mensyukuri atas nikmat pakaian yang Allah bagi kita. Tapi dengan kita menzahirkan kesyukuran baca doa pakai baju, Allah ampun dosa kita. Bahkan bukan dosa-dosa biasa, Allah akan mengampunkan dosanya yang terdahulu dan akan datang. La haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi SAW daripada an Muaz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labitha thawban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani hadha warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Tuan-tuan kena yang itulah. Suruh tuan-tuan hafal pun susah kan hafal ni. Yang bawa pen bolehlah tulis alhamdulillahilladzi kasani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi kasani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar, kata Nabi. Siapa yang pakai baju baru, dia dapat baju baru beli, beli baju baru, pakai baju baru tu, dia tulis kata alhamdulillahilladzi
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini dan merzekikannya kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. Aku tak apa bahasa Arab, apa bahasa Melayu lah kot. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini. Dia pakaian baru nah, sebab Nabi SAW sebut baju baru. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan merezekikannya kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. Saya yang susah payah pergi beli Ustaz. Saya yang buat keluar duit kat bank Ustaz pergi beli. Allah, kalau Allah tak bagi duit tu kita pun tak boleh nak beli. Saya yang kerja Ustaz tu saya dapat duit. Kalau Allah tak bagi kerja tu hang pun tak ada duit tu. Jangan. Saya yang belajar pandai-pandai Ustaz tu yang saya dapat kerja ni, ada orang lagi pandai pada hang sampai hari ni tak ada kerja. Tiap ni. Saya yang kerja dahsyat-dahsyat teruk-teruk Ustaz, ada orang kerja lagi teruk pada hang. Tapi tak ada gaji, tak ada duit pun, niaga pun lingkup. Maksudnya bukan sebab cerdik, tapi Allah bagi. Bukan sebab usaha keras, tapi Allah yang rezeki. Tiap ni. Setuju tak setuju tak? Orang yang istidraj sini bila dia rasa dia apa yang dia dapat atas usaha dia Allah. Istidraj. Dapat nikmat, ujian dekat dia. Allah sebut apa? Sifat dia apa ni? Bila dia dapat satu nikmat dia kata ini adalah hasil daripada kecerdikan dan kepandaian aku. Dan amin. Ikut. Jadi doa dia kata apa? Alhamdulillahilladzi kasani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini dan merezekikannya kepadaku dengan tanpa daya dan kekuatanku, maka ghufira lahu, akan diampunkan dosanya yang terdahulu wa ma ta'akhir dan yang akan datang. Allah ampunkan dosa dia yang dulu yang akan datang. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Al-Hakim berkata hadis ini sahih menurut syarat Bukhari, dan At-Tirmizi berkata hadis ini hadis hasan. Boleh? Apa yang ada doa tu? Dia dah tuan-tuan, dengar dah lah. Tak tahulah bila dapat baju baru. Dapat baju baru lupa doa-doa ni. Paling tidak alhamdulillah, syukur pada Allah. Jarang nak baca baju kata alhamdulillah. Jarang nak pakai baju kata alhamdulillah. Dan bila Sayyidina Ali naik atas kenderaan ni, pijak pelana tu, pijak dia panggil apa? Pedal tu, tempat pijak tu. Rakab, bahasa Arab panggil rakib. Kita kayu basikal tu, tempat kayu tu panggil rakab tu. Naik tu, dia kata bismillah. Dia kata bismillah. Lepas tu naik duduk atas pelana tu, duduk atas kenderaan tu, dia kata apa? Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata alhamdulillah. Lepas pada tu dia kata apa? Dia kata subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian dia kata apa pula? Tuan-tuan ingat lelok ni, tuan-tuan dengar ni, hafal. Ni perbuatan nak buat ni. Dia kata apa? Dia kata sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Thalatha marrat, 3 kali. Kemudian dia kata Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 3 kali. Kemudian dia sambung dengan Allahumma inni dhalamtu nafsi. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian tahu Sayyidina Ali buat apa? Senyum. Sayyidina Ali senyum. Ada seorang sahabat Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Ali. Nama Ali juga. Dia tanya dekat Sayyidina Ali. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi.
Dia tanya kat Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, apa yang kamu buat ni? Pasal apa kamu buat macam ni? Baca-baca yang tu, kemudian senyum." Dia atas kenderaan tu senyum seorang-seorang. Dia kata, demikianlah yang aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Lalu dia pun cerita apa yang Nabi SAW buat. Nabi SAW baca Bismillah, kemudian Nabi duduk baca Alhamdulillah, kemudian Nabi SAW baca Subhanallah sakharna hadha wa ma kunna lahu wa ila rabbina lamunqalibun, kemudian baca salih asyamat Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfirli fa innahu la yaghfir dhunuba illa anta. Kemudian Nabi pun senyum. Maka dia pun senyum. Ini perbuatan waktu nak naik kenderaan. Kita naik kenderaan, masuk dalam kereta, dah duduk dalam kereta dah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sakharna hadza ma kunna lahum kunin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jalan bil betul dah. Itu pun ingat juga doa tu. Ada langsung masuk kereta, belah macam tu aja. Ada masuk kereta, Sinar FM, muzik retro terbaik. Tu tak lupa. Buka radio. Sunnah baginda Rasul. Hatta Sayyidina Ali, Nabi senyum pun dia senyum. Tapi Sayyidina Ali tanya, "Ya Rasulullah, pasal apa kamu senyum tadi ni?" Lalu Nabi SAW jawab, "Allah sangat berbangga kepada orang yang membaca doa ni." Doa apa yang dia baca tu? Baca, "Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta." Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri. Maka ampunkanlah dosaku. Sungguhnya tidak ada yang mengampunkan kecuali Engkau. Allah sangat berbangga. Maka Nabi SAW pun senyum pasal itu. Tuan-tuan ni tengok dah hadis ni cerita macam mana. Nombor satu, dia panggil amalan waktu nak naik kenderaan. Hafal lah. Dah suruh tulis dah pekat tak buat pen. Sesuruh hafal lah. Saya nak naik kereta, saya naik motor, nak naik kereta, nak naik kenderaan, langkah kaki kanan. Boleh langkah kaki kanan. Naik motor boleh langkah kaki kanan. Naik kereta langkah kaki kanan macam mana kalau driver? Jenuh tergeliat kaki, pusing duduk, dah masuk. Tapi kalau boleh masuk kaki kanan, real lah. Dah sebab dia tahu ini adalah agenda orang Yahudi untuk buat kita ni naik kenderaan kaki kiri. Dah ada aja kereta yang driving sebelah kiri, dia masuk kaki kanan. Tidak, kita ni dah ikut apa ni penjajah kita British yang dia buat kereta sebelah lane kanan tu, driver sebelah kiri. Bukan pasal itu. Tapi kalau boleh masuk, kalau naik motor boleh langkah kaki kanan. Tapi memang afdal kanan dulu. Masuk dalam kereta, sebelum masuk kereta, waktu nak langkah masuk dalam kereta tu, waktu nak langkah masuk, bismillah. Kita duduk dalam kereta dah bismillah. Tak, waktu nak naik kereta tu bismillah lo. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian duduk elok-elok duduk aja ni, duduk alhamdulillah. Itu sunnah dia. Kemudian baru baca doa, subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Habis. Lepas tu baca alhamdulillah 3 kali, takbir 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Tuan-tuan tengok. Dia duduk atas kenderaan ni. Ni kereta dia sendiri ni. Dia kata apa? Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri. Ampunkanlah dosaku. Sungguhnya tak ada orang mengampunkan kecuali Engkau, ya Allah. Dia nak naik kenderaan dia tu, dia ingat dosa dia. Tak pasal apa? Pasal Allah bagi dekat dia nikmat kenderaan tu. Sedangkan ada orang yang tak ada nikmat tu, Allah bagi kat dia. Sedangkan dia masih buat dosa pada Allah. Pun Allah bagi nikmat. Ya Allah, ampun dosaku. Sedang diri. Dia ni sedang diri. Kita masuk kenderaan kita sombong, tuan-tuan. Lagi hebat kenderaan kita, lagi kita sombong. Padahal kenderaan yang dia naik tu, tuan-tuan, tu Allah bagi kat dia. Betul tak ni? Tuan-tuan ni macam marah saya je tengok. Macam ni, berhenti. Tak nak berhenti ni, tunggu Ustaz. 10 minit ke? Macam ni je tengok. Allah SWT.
Betul kan? Allah bagi kat kita nikmat, sedangkan kita buat dosa berlambak, Allah bagi kenderaan tu. Allah tundukkan kenderaan tu kat kita. Dia ikut cakap kita. Kita pusing kau ni, dia pusing kau ni. Kita pusing steering kau ni, dia konok kau ni. Boleh tak tuan-tuan, pusing kau ni, dia konok kau tu? Pusing kau ni, dia konok kau ni. Boleh jadi kemalangan apa semua. Macam-macam tuan. Allah bagi kita. Allah tundukkan kenderaan tu ikut perintah pada kita. Dan tu pun ingat dosa aku banyak, Allah bagi nikmat macam ni dosa. Ya Allah ampun dosa aku. Kemudian tuan, tahu tak sunnah apa lagi lepas tu? Senyum. Si orang kat sebelah dekat duk parking kereta tu, dia ni senyum apa sosok. Janganlah berlebih-lebih senyum. Senyum dah lah sebab Nabi senyum. Tak hidup. Itu gila. Ayalah macam tu. Senyum. Sebab tu dalam syarah pada Imam At-Tirmizi itu menunjukkan bahawa disunatkan kepada kita untuk meniru perbuatan Nabi SAW walaupun tidak ada panduan syarak. Dan tidak berlebih-lebih dalam senyuman tu. Jangan lebih-lebih pula. Takkan senyum. Senyum. Lepas tu okeylah jalan. Kalau orang tanya, pasal apa senyum? Pasal apa nak kita senyum? Demikianlah dibuat oleh Nabi SAW. Mana hantau? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada. Dalam bab senyum Nabi SAW. Allah, bila kita mengaji macam-macam kita jumpa tuan. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah lalu tengok pokok. Pokok dia bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam kat pokok tu. Confirm pokok tu tak jawab salam dia. Sahabat tanya pasal apa bagi salam kat pokok tu. Dia kata, aku tengok Nabi SAW bagi salam. Nabi bagi salam, pokok tu jawab salam Nabi SAW. Dia bagi salam, confirm pokok tu tak jawab salam dia. Habis tu pasal apa dia bagi salam? Bukan sebab nak harap pokok tu jawab salam dia. Tapi dia nak tiru apa yang Nabi SAW buat. Kat tu ya kita pun. Baik. Yang keduanya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang ni tuan-tuan boleh buat. Sebab tadi ikut doa susah nak apa. An Amirul Mukminin Abu Amr Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yusbihu 'abdul wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang ni tuan-tuan buat lagi. Yang mana yang dah, siapa yang duduklah hadas lah ni? Dia kata mandi wajib dah Ustaz. Bukan hadas besar, dah kecil. Maksud dia dah batal wuduk. Sagi nak pergi ambil wuduk, buat yang ni. Kata Nabi SAW, La yusbighu abdul wudu'a. Tidaklah seorang hamba itu menyempurnakan wuduk-wuduknya. Menyempurnakan, memperelokkan wuduknya. Melainkan akan diampun dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ambil wuduk, basuh bagi elok-elok. Ulama tasawuf sebut, Syekh sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammad Idris Al-Marbawi. Dia sebut perelok wuduk ni umpama siapkan tapak untuk buat rumah. Siap nak buat rumah, tapak nak buat rumah tu. Itulah wuduk. Kalau dia perelok wuduk dengan maksud dia percerah tanah tu bagi kemas elok untuk buat rumah, maka rumah tu akan jadi elok. Tapi kalau dia buat wuduk main-main, selekeh je wuduk dia, ikut sempat je, ada 2, ada 3, kadang sampai 5, kadang ada bahagian yang tak kena, main celup-celup aja, seolah macam tapak rumah yang tidak kemas. Ada hutan lagi, ada paya lagi, ada parit lagi, ada hutan, ada apa sebagainya. Macam mana nak buat rumah bagi elok? Maka perelok wuduk. Perelok wuduk ni bermula daripada sebelum dia masuk pada wuduk yang wajib. Tahu mana wuduk wajib dia? Muka. Mula dengan tangan dulu. Sela tangan, kumur elok-elok. Ni istinsyaq. Sedut air masuk dalam hidung. Basuh sapu muka elok-elok. Melebihkan bahagian yang wajib. Kemudian meratakan air, menyela-nyela celah-celah jari dia. Perelok wuduk elok-elok. Siapa yang perelok wuduk dia elok-elok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu dan yang terkemudian. Hadir riwayat Abu Bakar Al-Mardawi dalam musnadnya, Al-Hafiz Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abu Shaybah, Al-Hafiz Zakiyuddin Al-Munziri meriwayatkan dalam kitab mereka, dan perawi-perawinya thiqah, yakni terpercaya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang berikutnya tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, amalan yang berikutnya. Yang ni lah saya mai jumpa tuan-tuan, mudah-mudahan saya dapat kelebihan ni. Dan tuan-tuan pun mudah-mudahan dapat kelebihan ni. Daripada an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salli ala Sayyidina Muhammad, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW, daripada Rasulullah SAW bahawa baginda pernah bersabda, ma min abdain mutahabbain fillah yastaqbilu ahaduhuma sahibahu fayusafihu wa yusalliyani ala nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu rabbi, illa lam yatafarraqa hatta yughfara dhunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah dua orang hamba yang berkasih sayang kerana Allah. Dia sayang kat seorang tu bukan sebab apa-apa, sebab kerana Allah. Suka kat dia pasal apa? Sebab dia handsome, sebab dia baik, sebab dia suka tolong orang, sebab dia comel. Tak? Pasal Allah, kerana Allah. Kita ni mai jojoh tuan. Saya mai pada utara tu, mai jumpa tuan-tuan kat sini ni. Mai bercakap sejam dah tuan-tuan ni. Nasihat, bagi tahu yang tu, bagi tahu yang ni. Tak ada apa harap melainkan saya mai ni sebab berkasih sayang kerana Allah, mudah-mudahan. Jumpa ramai orang, dapat doa orang baik-baik. Kan? Salli Muhammad. Salli Muhammad. Lalu berkasih sayang kerana Allah, ma min abidaini, tidaklah daripada dua orang hamba Allah, salli ala Sayyidina Muhammad, mutahabbaini fillah, berkasih sayang keduanya semata-mata kerana Allah, yastaqbilu ahaduhuma sahibahu, dan salah seorangnya menerima kunjungan sahabatnya yang seorang lagi. Kawan ni pergi ziarah, kawan ni pergi sambut. Saya mai jumpa tuan-tuan sambut saya. Kan? Jumpa, salli ala Sayyidina Muhammad. Pergi ziarah rumah kawan-kawan kita, berjumpa. Lalu berjabat tangan dengannya, salam, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita duk buat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salam, berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melainkan salli ala Sayyidina Muhammad, illa lam yatafarraqa, melainkan mereka berdua tidaklah berpisah, hatta sehinggalah yughfara dhunubuhuma, sehinggalah kedua-duanya akan diampunkan dosa-dosa keduanya, ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar, akan diampunkan dosa-dosa terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Riwayat Ibnu Sunni dan Abu Nuaim. Allah, baru tahu tuan-tuan, ya Allah, jumpa kawan-kawan, jumpa adik-beradik, bukan sebab apa-apa, bukan sebab apa-apa, bukan sebab adik-beradik, bukan sebab apa, sebab kita ni sama-sama mengucap dua kalimah syahadah. Saya orang Islam, tuan-tuan orang Islam, orang ni pun orang Islam, pergi jumpa, tak ada sebab apa-apa. Tanya abang, pergi singgah, Assalamualaikum, salam, sihat ke lah ni? Sihat, Alhamdulillah, sajalah mai singgah saat, nak balik dah nak? Nak balik dah? Nak balik, tak ada apa. Tak nak minum kopi lu? Tak sempat dah nak main maghrib. Habis tu dah kelang kabut ni, mai singgah pasal apa? Saja singgah, tak ada apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salam.
Allah akan mengampunkan dosa kedua-duanya. Tidak berpisah mereka, melainkan Allah telah mengampunkan dosa kedua-duanya yang terdahulu dan yang akan datang. Oh, subhanallah, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat yang lain, ini pun kita boleh buatlah. Riwayat Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat, dalam satu ringkasan hadis yang panjang ni, terakhir lah biar. Kan? Nampak teruk dah, nampak gaya tu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allama abnahu al-Qur'an nadaran ghafara lahu ma taqaddam min zambi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya nadaran. Nadaran ni banyak tafsiran dia. Salah satunya dengan bentuk tulisan, maksud dibaca, ada bacaan, ada Quran, ada baca. Maka ghufira lahu ma taqaddam min wa ma ta'akhkhar, akan diampunkan dosa. Itu Iqra 1 2 3 cukuplah dengan kita. Yang lain dah tak kerti itu, hantarlah pada orang lain. Saya dulu ngaji Quran dengan mak saya. Ngaji dulu muqaddam dengan mak saya. Waktu tu cik lagi tuan-tuan. Cik lagi. Pergi sila depan buka muqaddam, seluar pun tak pakai. Mak kata pergi pakai seluar lah. Ingat lagi. Kecil lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Mak ajak Quran. Kalau saya duk baca Quran lah ni, kan bahkan ada waktu-waktu saya mengajar Quran, pahala tu akan sampai dekat mak saya. Bukan orang lain. Kita ni semua ada anak-anak tuan. Semua ada anak-anak. Dah ada cucu dah lah ni. Alangkah cantiknya anak-anak kita kenal Quran dan cucu kita kenal Quran bukan daripada orang lain, daripada kita ayah dia, daripada kita mak dia, daripada kita tok nenek dia. Bagi paling tidak paling yang asas tu, bagi mai pada kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita yang terdahulu dan yang akan datang, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu untuk malam ni tuan-tuan. Masih banyak-banyak atas perhatian. Malam esok saya dekat sini lagi. Tapi sekejap lagi saya nak pergi Krauk. Pergi Salih Syamat. Apa ni, muah bertua saya. Esok patah balik main ni balik, jumpa tuan-tuan. Lepas tu patah balik Rauk balik. Lepas tu pergi Temerloh pula. Macam itulah. Kita doalah supaya Allah selamatkan perjalanan kami, Salih Syamat. Dalam kebaikan-kebaikan, kesejahteraan, insya-Allah. Dan saya juga doakan supaya kita semua seluruhnya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Ada di kalangan kita yang dalam kesempitan, Allah lapangkan. Ada yang sedang sakit, Allah sembuhkan. Allah ada di kalangan kita yang dalam hutang, Allah selesaikan. Mudah-mudahan Allah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan jadi tuan-tuan manfaat kepada kita dunia hingga akhirat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kuliah maghrib perdana yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri bin Abu Bakar. Mudah-mudahan kita boleh ambil lah manfaat dan juga amalan-amalan yang telah dikongsikan oleh yang berbahagia Ustaz. Mungkin ada yang tak ingat dah amalan-amalan yang Ustaz kongsikan sebab kita tak ada nak catat kerana senjata kita tak bawa pen dan kertas dan sebagainya. Pun begitu, kalau kita ada kesungguhan untuk cuba hafal doa-doa dan amalan-amalan tersebut, kita boleh tengok balik dalam rakaman melalui Facebook Masjid Darul Fikri. Boleh tengok balik rakaman kuliah kita ni dalam Facebook Masjid Darul Fikri. Carilah doa-doa yang Ustaz sebutkan tadi. Mudah-mudahan doa-doa tersebut menjadi kekuatan untuk kita terus melakukan amalan-amalan kebaikan sampailah kita mati, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbagi Ustaz. Lepas ni Ustaz dah siap salat jamak dah tadi. Waktu kita semayang ni Ustaz terus bergerak ke Rauk lah. Sini Rauk 2 jam Ustaz dah lebih kurang. Jadi kita doakan Ustaz selamat dalam perjalanan, dipermudahkan urusan. Terima kasih sekali lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.